إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارف وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Faqih al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, qala faslun fi sifatil a'immatil mustahabbah. Qala ahaqqun nasi bil imamah al-wali fayataqaddamu aw yuqaddimu ghayrahu walau fi milki ghayrihi was-sakinu bi mulkin aw i'aratin أو إجارة أو وقف أو وصية أو نحوها يتقدم أيضا أو يقدم، إلا أن المعير أحق من المستعير، والسيد أحق من عبده الذي ليس بمكاتب، والإمام الراتب أحق من غير الولي فيتقدم أو يقدم، ثم قدم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم من سبق بالهجرة هو أو أحد آبائه ثم من سبق إسلامه ثم النسيب ثم حسن الذكر ثم نظيف الثوب ثم نظيف البدن وطيب صنعة ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة فإن استووا أقرعه. والعدل أولى من الفاسق وإن كان أفقه أو أقرأ، والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأ، والحر أولى من العبد ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه، والمقيم أولى من المسافر وولد الحلال أولى من ولد الزنا، والأعمى مثل البصير. Kata Al-Habib Abdullah Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, faslun fi sifatil a'immatil mustahabbah. Ini satu fasal pada menyatakan sifat-sifat, ciri-ciri imam-imam yang dituntut, yang disunatkan, yang dituntut, yang digalakkan untuk mengimami salat secara berjamaah. Qala rahimahullah, ahaqqun nasi bil imamah al-wali.
yang paling berhak, manusia yang paling berhak, sebenar-benar manusia bil imamah, maksudnya manusia yang paling berhak sebagai imam ialah al-wali. Al-wali sini dengan makna pemerintah, orang yang memerintah kawasan tersebut. Maka wali tersebut fayataqaddamu aw yuqaddima ghairuhu aw yuqaddimu ghairuhu. Maka mendahuluilah ia wali itu binafsihi lah, fayataqaddamu ay binafsihi, dia sendiri naik jadi imam, maka itu yang dia yang paling berhak lah. Dia ketua sesuatu kawasan, bukan sebarang pemimpin tak, dia ketua. Dia ketua kawasan, ketua kampung, ataupun ketua daerah, ataupun dia ketua negeri, ataupun dia ketua kerajaan, dia ketua negara, ketua wali. Kita boleh kata gubernur ke, kita boleh kata menteri besar ke, kita boleh kata sultan ke, dan sebagainya. Dia yang memerintah. Jadi wali ni apa nama, dia punya kelayakan itu yang paling berhak itu melihat kepada pangkatnya yang paling tinggi lah. Kalau ada antara ketua kampung dengan ketua negeri, maka ketua negeri itulah yang lebih berhak daripada ketua kampung. Kalau ketua negeri dengan ketua negara, maka ketua negara itulah yang paling berhak kalau nak dibandingkan dengan ketua negeri dan sebagainya. Dipanggil fal a'la lah, al-wali, al-waliyul a'la, ataupun al-waliyu a'zam, yang paling besar, fa'a'la ataupun fa'a'zam, ataupun yang mengikut keturunan dan yang mengikut turutan kadar kekuasaan tu. Maka fayataqaddamu, maka mendahuluilah ia, dia ke depan lah, ke hadapan lah ia wali tersebut, binafsih, diri dia sendiri pergi depan jadi imam, au yuqaddimu ghairahu, atau dia mendahulukan, dia mengkedepankan orang lain. Maksudnya orang lain tu jadi ganti bagi diri dia lah. Dia kata sila ustaz jadi imam, apa nama, menteri agama sila jadi imam, gitulah. Dia ada hak sama ada dia nak naik sendiri untuk jadi imam, berada di hadapan memimpin jemaah untuk solat, dan dia juga ada hak untuk meminta ataupun menyuruh orang lain untuk jadi imam, mengimami solat tersebut. Dia ada hak tu, dia boleh gunakan untuk diri dia sendiri, dia pergi ke depan, fayataqaddamu, ataupun dia boleh mengkedepankan orang lain, fayuqaddim ghairahu. Sebab dia memiliki hak tersebut, maka dia boleh menggantikan, dipanggil naib dia lah, dia boleh menggantikan, mewakilkan orang lain, siapa-siapa yang dia kehendaki. Walaupun orang yang dia minta suruh naik itu bukan ada apa-apa jawatan ataupun bukan ada apa-apa pangkat dalam masyarakat dan sebagainya sekalipun, tak kisah. Driver dia ke ikutlah, driver dia ke, dia tahu driver dia tu apa nama, orang mengaji agama ke ataupun dan sebagainya lah. Dia punya kawan dia ke, kawan dulu duduk mengaji sekolah fardu ain sekali apa ni, dia sultan, dia tak ada mengaji lah, apa nama, ataupun dia menteri, dia ketua negeri dan sebagainya, tak ada nak mengaji lah, mengaji kot lain. Tapi kawan dia tu meneruskan pengajian dalam bidang agama dan sebagainya, contoh. Maka dia minta kawan itu naik untuk jadi imam. Maka kawan dia itulah yang paling berhak untuk memimpin jemaah tersebut solat, sebab dia disuruh dan dikehadapankan oleh wali tersebut, oleh pemerintah tersebut. Walau fi milki ghairihi, dan sekalipun ay walau uqimatis salah, sekalipun didirikan sembahyang tersebut, fi milki ghairihi, dalam milik sembahyang tersebut, di jemaah tersebut didirikan dalam milik orang lain.
dalam milik orang lain, bukan kerajaan dia pun, ataupun bukannya dalam benda tersebut ataupun bangunan tempat didirikan sembahyang tu, contohnya lah bangunan tu ke, dewan tu ke dan sebagainya, hak individu, bukan masuk dalam hak kerajaan pun. Contohnya masjid tu ataupun surau tu bukan milik kerajaan pun, milik persendirian, walaupun sebegitu, sebab dia pemerintah kawasan tu, maka dia yang paling berhak untuk jadi imam. Dia boleh ke hadapan untuk jadi imam ataupun menggantikan, menyuruh orang lain naik jadi imam, walaupun di dewan persendirian, bukan hak milik dia, bukan hak milik kerajaan. Walaupun di masjid persendirian ataupun surau persendirian, dewan solat persendirian dan sebagainya, bukan hak kerajaan, bukan dikelolakan oleh majlis agama negeri dan sebagainya, contoh. Tapi hak tu masih ada pada diri dia, sebab dia merupakan pemerintah kawasan tu. Tu maksudnya dia punya hak dia yang paling tinggi lah dalam bab nak jadi imam ni, pemerintah yang paling tinggi sekali. Dia memimpin masyarakat di luar solat, dia jugalah yang paling layak memimpin masyarakat di dalam solat. Walaupun ada orang lain yang lebih faqih daripada dia, walaupun ada orang lain yang lebih elok bacaan daripada dia, walaupun ada orang lain yang lebih baik bacaan daripada dia, walaupun orang lain yang lebih sedap suara daripada dia, tak bincang, dikira yang ni kira bab hak. Yang ni hak berdasarkan kekuasaan, pemilikan, dan hak tasarruf, hak mengenali dan menguruskan masyarakat. Dia menguruskan masyarakat di luar solat, dia juga layak dan berhak menguruskan masyarakat di dalam solat. Walaupun dalam jemaah tersebut ada mufti dan sebagainya yang biasanya ghalibnya memanglah lebih faqih dalam bab agama dan dalam bab solat daripada pemimpin tersebut, hak untuk menjadi imam tu masih lagi bagi pemerintah, bagi si wali, bagi si Imamul A'zam, dia panggil Imam Al-A'zam ataupun Waliul Akbar, Waliul A'la, masih lagi hak dia. Walau fi milki ghairihi, walaupun didirikan solat itu, walau uqimatis solah fi milki ghairihi, pada milik orang lain. Macam tadilah, surau tu surau persendirian je, surau individu, dia buat dalam tanah dia, dia buat pakai duit dia dan sebagainya. Kemudian dia panggil imam, dia panggil Perdana Menteri ataupun Menteri Besar ke Sultan ke Rasmi, contohnya lah. Maka imam, maka sultan, maka orang pemimpin itulah yang paling berhak jadi imam. Dan kalau dia minta orang lain pun, driver dia ke contohnya, untuk jadi imam, maka orang itulah yang lebih berhak untuk menjadi imam, walaupun ada orang lain yang lebih faqih daripada driver tersebut dalam jemaah tersebut, tak kisah. Ini hak berdasarkan kepada kekuasaan, kepada autoriti. Wasakinu bimulkin, atau pada kata al-wali. Kemudian as-sakinu bimulkin, dan yang mendiami sesuatu kawasan lah, sesuatu tempat tu. Contohnya dalam rumah tu, dalam rumah lah kita buat misal mudah, orang yang duduk dalam rumah tu lebih berhak daripada tetamunya untuk jadi imam. Faslun fi sifatil a'immatil mustahabbah. Ini suatu fasal pada menyatakan sifat ciri-ciri imam-imam salat jemaah al-mustahabbah, yang dituntut ataupun yang digalakkan menjadi imam. Qala rahimahullahu ta'ala, ahaqqun nasi bil imamati al-wali. Manusia yang paling berhak, sebenar-benar manusia yang layak, yang berhak dengan jadi imam, al-wali, ialah pemerintah. Ahaqqun nasi bil imamati al-wali, yang paling berhak, manusia yang paling berhak menjadi imam ialah wali, pemerintah. Pemerintah sesuatu kawasan, dikira daripada hierarki yang paling tinggi lah. Imam sesuatu negara, kerajaan suatu negara, kepada negeri, kepada kawasan setempat.
fayataqaddamu aw yuqaddimu ghairahu, maka terkehadapanlah dirinya sendiri untuk jadi imam. Dia sendiri yang duduk depan jadi imam. Dia panggil fayataqaddamu ay binafsih, dengan sendirinya. Au yuqaddimu ghairahu, ataupun dia mengkehadapankan orang lain sebagai ganti daripada diri dia. Sebab dia ada hak untuk pergi depan sendiri, maka dia juga ada hak untuk mengkehadapankan orang lain sebagai ganti dia. Walaupun orang lain sebagai ganti dia tu di sana ada lagi orang lain yang lebih layak untuk kehadapan menjadi imam, tapi sebab kawan tu driver dia ke, tukang masak dia ke, ataupun dia punya bodyguard dia ke, yang disuruh oleh imam, oleh pemerintah itu untuk menjadi imam, maka orang itulah yang paling berhak pada masa tu, pada ketika tu, untuk mengimami solat pada waktu tu. Walau fi milki ghairihi, dan sekalipun ay walau uqimatis salah, sekalipun didirikan sembahyang tersebut fi milki ghairihi, pada tempat yang milik orang lain. Contohnya seperti mana pada surau milik individu ataupun milik swasta, yang bukan, kalau kita, macam kita lah ni dia bukan di dalam ataupun di bawah seliaan Majlis Agama Negeri. Kita buat surau di rumah kita ke, sebelah rumah kita buat surau satu, ataupun datuk kita buat surau satu, surau hak milik keluarga lah, hak milik sendiri, bukan di bawah raja, bukan di bawah sultan, bukan di bawah menteri besar, tak, kita sendiri, hak individu. Tapi waktu tu contohnya imam datang, ataupun pemerintah datang, menteri besar mai tempat rumah kita, masuk waktu semayang, maka dia jadi imam, dia yang paling berhak jadi imam. Sebab dia yang memerintahkan negeri tu, dia yang memerintahkan negara tu, ataupun dia suruh orang lain jadi imam. Dia suruh pak guard dia jadi imam, bodyguard dia jadi imam ke, dia suruh driver dia jadi imam ke, dia suruh tukang masak dia jadi imam ke, dia suruh anak nakan dia jadi imam ke, ikutlah. Walaupun surau ataupun tempat solat yang nak didirikan sembahyang tersebut bukanlah di bawah pemerintahan dia, sebab tu hak individu. Dia ada hak sebab dia yang memerintah kawasan tersebut ataupun tempat tersebut secara umumnya. Maka al-wali sini dengan maksud al-imam lah, imamul a'zam ataupun al-wali al-a'la, mengikut turutan dia. Kemudian wasakinu bimulkin, orang yang mendiami tempat didirikan jemaah tu. Contohnya bangunan jemaah tu dilakukan dalam satu bangunan asrama dan sebagainya, contohnya lah, ataupun rumah dia sendiri ke, rumah seseorang ke, kan orang panggil pemilik kediaman tu panggil untuk sembahyang berjemaah di rumah dia ke, ataupun bila ada tetamu mai di rumah dia masuk waktu, maka didirikan sembahyang jemaah dalam rumah dia. Maka yang mendiami rumah itu lebih berhak, lebih dituntut untuk jadi imam berbanding tetamu lah, berbanding tetamu. As-sakinu, yang mendiami tempat tersebut, bimulkin, dengan pemilikan, dia pemilik tempat tersebut, dia yang mendiami, lagi pula dia yang memiliki rumah tersebut. Au i'aratin, ataupun dia yang mendiami bukan dengan sebab benda tu milik dia, bukan dengan sebab binaan bangunan tu milik dia, tapi dia pinjam, orang bagi pinjam dia duduk situ. Pinjam ni maksudnya tak kena bayar sewa apa lah, orang suruh dia duduk situ. Duduklah rumah ni, duduk rumah ni, sementara nak cari rumah lain, tu kira macam bagi pinjam, duduklah, sebab tak kena bayar apa-apa. Au ijaratin, ataupun dia duduk di situ tu dengan bayar sewaan, dia menyewa di situ, maka dia yang lebih berhak, dia yang lebih berhak berbanding dengan tetamu yang main rumah dia untuk jadi imam. Au waqfin, ataupun dia duduk itu dengan waqaf, macam orang yang duduk dalam kawasan madrasah ke, kawasan pusat pengajian yang diwakafkan dan sebagainya, maka penduduk di dalam itulah yang lebih berhak jadi imam daripada orang lain yang datang ke situ. Awasiyatin, ataupun dia duduk di situ tu kerana wasiat, diwasiatkan untuk dia duduk di situ dan sebagainya. Au nahwiha, atau seumpamanya lah, asalkan dia duduk situ lah,
Maksudnya dia duduk itu walaupun dengan apa jalan sekalipun. Dia duduk itu sebab benda, sebab bangunan itu milik dia ke, sebab orang bagi pinjam kepada dia untuk dia duduk situ ke, dia menyewa di situ ke, dia duduk ataupun dia orang yang duduk di tanah wakaf di situ ke dan sebagainya, maka dialah yang layak jadi imam. Maka yataqaddamu aidan, maka mengkehadapan dirinya juga, maka dialah yang dituntut untuk ke depan. Kalau dia tak mau ke depan pun au yuqaddimu, ataupun dialah yang tunjuk ataupun suruh orang lain pergi depan. Dia ada hak tu. Maka kalau tuan rumah tunjuk kepada kita untuk jadi imam, maka kita lah yang paling berhak untuk jadi imam, walaupun ada orang lain yang lebih alim daripada kita, walaupun ada orang lain yang lebih faqih daripada kita dan sebagainya. Sebab tuan rumah tunjuk ataupun minta kita untuk naik jadi imam sembahyang pada ketika tu. Illa melainkan annal mu'irah, bahawasanya yang memberi pinjam, ahaqqu minal musta'ir, lebih berhak untuk jadi imam, ahaqqu bil imamah, lebih berhak untuk jadi imam, minal musta'ir, daripada yang meminta pinjam. Orang yang memberi pinjam lebih berhak daripada orang yang memberi pinjam, orang yang menuntut meminta pinjam. Orang yang memberi pinjam maksudnya pemiliknya lah, pemiliknya lebih berhak daripada, walaupun musta'ir itu duduk di situ. Musta'ir, orang yang meminjam itu duduk dekat situ, tuan rumah kebetulan dia buat kenduri ke apa ke, dia buat jamuan ke apa ke, tuan rumah pun mai, dah jemputlah tuan rumah dah buat kenduri, tuan rumah pun mai masuk waktu sembahyang. Maka antara as-sakin al-musta'ir, orang yang duduk di dalam rumah tu, cuma dia orang yang diberi pinjam, dan tuan rumah pun ada mu'ir, orang yang memberi pinjam, maka mu'ir itu, orang yang memberi pinjam itu lebih berhak untuk jadi imam, lebih berhak untuk jadi imam. Wasayyida, atau pada kata annal mu'irah, wasayyida anna sayyida ahaqqu min 'abdihi, dan tuan itu, tuan bagi hamba lah, ahaqqu min 'abdihi, lebih berhak daripada hambanya, allazi laisa bimukatabin, hambanya yang bukan dari jenis mukatab, hambanya yang bukan dari jenis mukatab. Ni pembahagian hamba lah, tak ada dah kita lah ni. Hamba mukatab ni hamba yang diakad kitabah, dikontrak, ada perjanjian dengan tuan dia, kalaulah boleh, contohnya kalaulah boleh bayar kepada saya jumlah sekian-sekian, contohnya 30,000 dalam tempoh 5 tahun contohnya, ataupun tak banyaklah, tetap 5,000 dalam tempoh 3 tahun. Kalau boleh bayar kat saya 5,000 tu dalam tempoh 3 tahun ni, maka kamu merdeka. Tu dia panggil akad kitabah. Maka pada masa tu tuan dia dia tak perlu berkhidmat kepada tuan dia lah pada ketika tu. Dia dibenarkan untuk keluar mencari pekerjaan dan cari belanja untuk dia himpun sebagai bayaran harga penebusan diri dia. Dia panggil hamba mukatab. Kalau dia dapat bagi kepada tuan dia macam yang diminta tu, contohnya 5,000 dalam tempoh 3 tahun tu, maka dia merdeka. Tapi kalau dia tak mampu, dia tak boleh bagi, dia tak dan himpun dan sebagainya, tak ada orang bagi zakat kat dia, tak ada orang bagi hutang kat dia, tak ada orang bagi pinjam kat dia dan sebagainya, maka dia kekal jadi milik tuan dia tu lah, sebab dah habis dah tempoh yang diminta, 5 tahun ataupun 3 tahun. Itu contohnya. Maka hamba yang bukan jenis itulah, pada kawasan tersebut, walaupun hamba tersebut duduk di rumah tu, tuan dia pun ada di situ, tapi tuan dia tak duduk di rumah tu, maka tuan dia lebih berhak untuk jadi imam. Tuan dia lebih berhak untuk jadi imam. Tapi kalau hamba tu hamba yang mukatab, tak, hamba tu yang lebih berhak untuk jadi imam, sebab pada ketika dia dalam tempoh kitabah tersebut, dia bukan hamba yang sepenuhnya. Sebab kalau dia hamba yang sepenuhnya, setiap hasil yang dia dapat ialah milik tuan dia secara automatik. Kalau milik tuan dia secara automatik, macam mana dia nak himpun duit untuk bayar 5,000 dalam tempoh 3 tahun tu, ataupun 3,000 dalam tempoh 5 tahun tu?
Tu tak apa, tu perbincangan dalam bab pembahagian ataupun kategori hamba. Tinggal wal imam ar-ratibah, atau pada kata apa nama al-mu'ir lagi. Dan imam yang ratib itu, dan imam yang ratib, imam rasmi, imam rasmi di tempat jemaah tersebut lah. Imam rasmi yang pada tempat yang didirikan jemaah tersebut, memang dia imam yang dilantik. Ahaqqu, lebih berhak untuk jadi imam sebab dia dilantik untuk jadi imam di tempat tu, min ghairil wali, daripada selain daripada wali. Wali tu yang melantik dia lah. Wali lah yang berhak, pemimpin lah, raja lah, sultan lah, ketua negeri lah, ketua negara lah yang berhak untuk melantik imam ratib. Maka daripada sudut kedudukannya, kalau kita susun wali, imamul a'zam ataupun waliul a'la yang paling tinggi sebagai hak pemerintah, kemudian orang yang dia kehadapan kan, termasuk juga dengan imam ratib. Maka orang-orang ni fayataqaddamu au yuqaddimu, maka sama ada dia kehadapan sendiri sebab dia ada hak kelayakan tu, au yuqaddimu, ataupun dia mengkehadapankan orang lain. Ada syekh besar ramai situ kan, maka diminta kawan tu, ulama tu yang jadi imam, maka dia ada hak untuk memohon ataupun meminta orang tu jadi imam. Boleh. Habis ni semua ni daripada sudut hak. Daripada sudut hak, maksudnya dia kekuasaan ataupun daripada sudut pemilikan keutamaan untuk jadi imam berdasarkan kepada hak, berdasarkan kepada kekuasaan, berdasarkan kepada kekuasaan dan pemilikan. Habis, kemudian summa quddimal afqahu. Summa quddimal afqahu, kemudian dah habis dah daripada sudut kekuasaan tu, barulah dilihat daripada sudut sifat. Dilihat daripada sudut sifat, orang-orang, ciri-ciri mereka yang paling berhak dan paling layak untuk jadi imam. Adapun sebelum daripada afqah ni yang kita bincang tadi ni, wali ke, as-sakin bi mulkin ke, bi i'aratin ke, bi ijaratin ke, mu'ir ke, sayyid ke, imam ratib ke, semua tu disyaratkan mestilah orang yang sah jadi imam lah. Orang yang sah jadi imam, syarat dia lah. Nak kehadapankan orang lain yang dia nak suruh dan sebagainya tu, mestilah orang yang layak jadi imam, walaupun di sana ada yang lebih afdal daripada dia, macam kita sebut tadi. Walaupun di sana ada yang lebih afdal daripada dia, tak ada masalah. Habis, summa quddimal afqahu, kemudian didahulukan al-afqah. Maka dalam bab ni start daripada summa quddimal afqah ni, kena faham siap-siap dah. Kalau kita dahulukan orang lain yang kurang daripada sudut kriteria yang kita akan sebut ni, maka hukum dia makruh. Orang itulah sendiri, orang yang paling faqih contohnya pada tempat tu, pada kawasan ataupun pada ketika jemaah tu didirikan, dia yang paling faqih, dia yang paling pakar dalam bab solat pada ketika tu, maka makruh bagi diri dia membiarkan orang lain yang kurang faqih daripada dia jadi imam. Orang lain tak lah, orang lain tak tahu, orang lain mana tahu kira faqih tak faqih. Dia itulah, dia menyedari, mengetahui bahawasanya dialah yang paling faqih dalam kawasan tu, dalam pada ketika sembahyang tersebut nak didirikan, maka makruh dia membiarkan orang lain jadi imam. Makruh dia membiarkan orang lain jadi imam. Maksudnya dia tak boleh mengkehadapankan orang lain. Dia tak ada hak untuk mengkehadapankan orang lain. Dia yataqaddam wala yuqaddim ghairahu. Dia yataqaddamu wala yuqaddim ghairahu. Makruh kalau dia mengkehadapankan orang lain.
sebab dia yang paling faqih. Dan seterusnya lah yang thummal aqra, thummal awra' dan seterusnya tu. Ini pada masalah selepas pada sini tak ada lah kita takkan jumpa dah fa yataqaddamu aw yuqaddim. Dia tak ada dah hak untuk yuqaddim ghairahu. Yang sebelum daripada bab ni, sebelum daripada kenyataan tentang afqah ni, maka sama ada dia yang ke depan ataupun dia yang mengkehadapankan orang lain, dia ada hak. Tapi start daripada yang kita nak bincang ni, afqah, aqra, kemudian awra', kemudian ansab dan sebagainya, asbaq ilal Islam dan sebagainya yang ke depan ni, maka dia ada hak untuk kehadapan, dia perlu jadi imam, dia ada kelayakan dan keutamaan untuk jadi imam, dan dia tak boleh minta orang lain ganti dia. Makruh kalau dia minta orang lain ganti dia, sebab orang lain tu lebih kurang, lebih rendah nilaian daripada dia, nilaian yang diambil kira dalam bab imam. Summa quddimal al-afqahu, kemudian didahulukan al-afqah, yang paling faqih. Yang paling faqih ni yang paling faqih dalam bab solat lah, bukan yang paling faqih dalam bab fiqh secara umum. Ada orang tu dia faqih bab muamalat contohnya, tapi bab solat dia kurang sikit. Berbanding dengan seseorang yang lain, dia lebih faqih dalam bab solat, bab muamalat dia kurang. Maka yang mana yang didahulukan untuk jadi imam? Yang faqih dalam bab solat lah, yang lebih faqih dalam bab solat. Sebab pada ketika tu kefaqihannya, kealimannya dalam bab fiqh, kefahamannya dalam bab solat ni, segala masalah yang berkemungkinan timbul ketika solat ni, dia yang lebih mengetahui dan dia yang lebih mampu untuk mengendalikan pada masa tu. Ini dalam bab solat saja, bukan minta yang faqih pak mazhab ke tak, bukan. Yang faqih dalam bab solat. Maka yang paling pandai, yang paling menguasai permasalahan bab solat yang ada dalam kawasan tersebut, yang pada ketika jemaah tersebut hendak didirikan, maka dialah yang paling berhak jadi imam. Dia tak boleh suruh orang lain. Kalau orang lain naik tak ada masalah lah, tapi kalau orang suruh dia naik, dia tak boleh suruh orang lain. Makruh bagi dia, makruh bagi dia. Thummal aqra, kemudian yang paling aqra, yang paling baik bacaan, yang paling betul bacaan. Aqra sini ada dua makna lah. Aqra sini dengan makna ahfaz, salah satu makna dia yang paling hafal, yang paling banyak hafal Quran, yang paling banyak hafal Quran. Kata yang paling banyak hafal Quran, satu makna. Makna yang kedua, yang paling sah, yang paling tepat bacaan Quran, yang paling tepat baca Quran. Quran kat sini dengan maksudnya apa nama, Fatihah lah, Fatihahnya, juga surah yang dia nak baca dalam sembahyang tu lah. Maka ada dua pandangan. Satu mengatakan, sebahagian ulama mengatakan aqra kat sini dengan maksud ahfaz lil Quran, yang paling banyak hafal Quran, yang paling banyak ingat Quran. Pendapat yang kedua mengatakan aqra dengan makna as-sahhu qiraatan, yang paling tepat bacaan Qurannya. Di antara dua pendapat ni, qaul yang aujah ialah pendapat yang kedua, iaitu yang aqra dengan makna as-sahhu qiraatan. Ini qaul yang aujah dalam mazhab Syafi'i, yang paling betul bacaannya, yang paling betul bacaannya. Maka kalau ada yang paling faqih, walaupun dia tak hafal Quran melainkan Fatihah saja contohnya, hal ini surah lain tak apa. Kalau dia hafal pun mungkin surah-surah pendek, surah-surah lazim dalam Quran saja, tapi dia yang paling faqih, maka dialah yang terkehadapan untuk jadi imam. Dialah yang paling layak untuk jadi imam, walaupun dia tak hafal Quran secara keseluruhannya. Ulama kita antaranya berdalilkan dengan peristiwa Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, ada sahabat yang lebih banyak menghafal Quran daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada di sana. Dia zaman Nabi ni, kalau ikut dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim dalam Sahihain, menyebutkan bahawasanya dalam masa hidup Nabi tu, yang hafal Quran ni 4 orang sahabat ya, yang hafal keseluruhan Quran, 4 orang sahabat ya, Ansar daripada puak Khazraj, sahabat-sahabat Ansar
daripada puak Khazraj. Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Mu'az bin Jabal dan Sayyidina Abu Zaid. 4 orang ni je yang hafal Quran di zaman Nabi. Tapi yang lebih faqih dalam masalah sembahyang ialah Sayyidina Abu Bakar. Maka ulama-ulama mazhab Syafi'iyah berdalilkan salah satunya dengan peristiwa itulah, peristiwa lantikan Nabi ke atas Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan baginda untuk menjadi imam. Maka kalau ada banyak orang yang faqih, banyak orang yang kita kata kefahamannya dalam bab solat ni lebih kurang ya, tak lebih sangat, tak kurang sangat dan sebagainya, tengok ciri yang kedua lah. Antara ramai-ramai yang faqih ni siapa yang aqra, siapa yang paling elok bacaannya. Kalau ramai juga di kalangan yang faqih itu elok bacaannya, paling tepat bacaannya, tajwidnya paling terjaga dan sebagainya, tengok pula siapa yang paling banyak hafal Quran. Pakai makna yang kedua, pakai makna yang kedua pada kata aqra tu kan. Aqra tu ada 2 makna, satu as-sahhu qira'atan, yang kedua makna ahfaz lil Quran. Jadi didahulukanlah aqra, didahulukan makna as-sahhu qira'atan tu. Dalam ramai-ramai si faqih ni, dalam ramai-ramai fuqaha tu, siapa yang lebih as-sahhu qira'atan pun ramai juga. Beruntung orang yang ada, kawasan yang ada ramai macam ni. Ramai-ramai tu ramai juga yang as-sahhu qira'atan, bacaan yang masing-masing tepat. Maka tengok siapa yang ahfaz lil Quran, siapa yang lebih banyak menghafal Quran, siapa yang lebih banyak menghafal Quran, maka dahulukan. Pun sama juga, masing-masing 30 juzuk. Nak lebih tahu mana lagi, Quran ni 30 juzuk ya. Dia faqih, dia bacaannya tepat, dengan tajwidnya, dengan makhraj dan sebagainya tepat, bacaannya elok, dan dia juga menghafal 30 juzuk Quran semua lagu tu. Ada 7-8 orang, ada 10-11 orang yang lagu tu. Pi ke ciri seterusnya, thummal awra', kemudian yang lebih wara', yang lebih wara'. Wara' ni maksudnya yang lebih menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menjauhi syubhat. Wara' dipanggil ijtinabus syubhat khaufan min Allah. Makna wara' seperti mana yang Imam Nawawi sebut dalam At-Tahqiq dan juga Al-Majmu', iaitu ijtinabus syubhat khaufan min Allah taala, yang menjauhi perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang tak diketahui ataupun tak jelas halal dan haramnya. Pasal apa ditinggal, dijauhi benda-benda lagu tu? Khaufan minallah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tu wara', dia lebih daripada adil lah. Dia lebih daripada adil, dia lebih daripada taqwa. Taqwa ni meninggalkan larangan Allah, hak tu memang sah-sah Tuhan larang, tinggal, maka tu taqwa. Wara' tinggi sikit, iaitu yang tinggal perkara-perkara yang syubhah, yang tak jelas halal haram ni, tinggal juga hak tu pun. Pasal apa tinggal? Kerana takut kepada Allah, dengan makna kata takut bahawasanya hukum sebenar bagi perkara tersebut ialah haram. Takut lagu tu. Kalau halal tak apalah, tinggal pun halal yang harus boleh tinggal. Takut kena yang haram, maka dia tinggal. Maka itu disebut sebagai wara'. Tengok siapa yang lebih wara', siapa yang paling cermat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syubhat ni, benda-benda yang tak jelas halal haram ni. Dia yang paling kuat menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhah, maka dialah didahulukan. Sama juga kalau masing-masing sama pada wara', maka dilihat pula daripada sudut zuhud, dilihat juga daripada sudut zuhud.
iaitu siapa yang lebih banyak azhad, lebih banyak zuhud, iaitu siapa yang lebih banyak meninggalkan perkara-perkara harus yang melebihi keperluan dirinya. Zuhud ialah meninggalkan perkara yang lebih daripada kadar hajat. Benda tu harus, tapi melebihi kadar hajat dia. Contohnya dia perlukan 4 helai baju saja, 4 helai baju je, maka dia tak ada baju yang kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Zuhud lah tu. Dia tarku ma yajuzu ziyadatan ala qadril hajah, meninggalkan perkara yang harus baginya yang lebih daripada kadar hajat. Maka tu zuhud. Tengok siapa yang lebih zuhud, siapa yang lebih berpada dengan kehidupan dia, berpada dengan kehidupannya, maka dia lebih tinggi daripada warak. Dia lebih tinggi daripada warak. Taqwa tu menjauhi yang haram, kemudian warak menjauhi yang syubhah. Syubhah tak jelas halal haram. Kemudian pangkat yang lebih tinggi ialah zuhud, iaitu dia meninggalkan perkara harus, perkara yang halal lah bagi diri dia, tapi lebih daripada kadar keperluan dia tinggal, maka dia lebih tinggi. Kau kena nilai. Kalau sama-sama warak, kena tengok siapa yang lebih zuhud pula. Siapa yang lebih zuhud pula. Sama juga bila sama daripada sudut kepribadian dia tu, summa man sabaqa bil hijrati. Ataupun kalau tak ada lah, warak tak ada, faqih tak ada, aqra tak ada, hak afqah tak ada, hak awrak tak ada, siapa yang ada, maka orang tu yang layak jadi imam. Summa man sabaqa bil hijrati, mereka yang terdahulu berhijrah. Mereka yang terdahulu berhijrah ni zaman Nabi lah, berhijrah kepada negara Islam lah. Kalau kita lawan ini, kita boleh sesuaikan kepada mana hijrah ila daril Islam. Siapa yang mula-mula, siapa yang lebih awal berhijrah ke tempat tu. Huwa, dia tu sendiri lah, man tu, dia sendiri, au ahadu abaihi, ataupun nenek moyangnya, dia punya usulnya pun tak apa. Masing-masing beranak rasa tengok tak apalah. Tengok pak-pak mereka ni, ayah-ayah ataupun datuk-datuk mereka ni, siapa yang lebih dahulu berhijrah daripada tempat kafir contohnya ke negara Islam, ke tempat Muslim, maka dia yang didahulukan jadi imam. Sama, summa man sabaqa islamuhu. Kalau sama, kalau mungkin calon dia ramai ataupun mungkin tak ada langsung calon tu, dua keadaan tu lah. Calon yang memiliki ciri yang sama ada ramai, banyak, ataupun tak ada siapa pun yang menepati kriteria-kriteria ni, tengok kepada kriteria yang seterusnya. Summa man sabaqa islamuhu, kemudian mereka yang terdahulu Islamnya. Siapa masuk Islam dulu? Siapa dia masuk Islam dulu? Summa, kemudian an-nasibu, orang yang elok keturunannya, yang berketurunan mulia lah, nasib, yang keturunan mulia. Yang paling mulia kali yang paling mulia ialah Al-Hashimi, kemudian Al-Muttalibi, Al-Hashimi, kemudian Al-Muttalibi, kemudian Quraisy secara umumnya, kemudian keturunan Arabi, kemudian baru Ajami. Ini daripada sudut keturunan, keturunan lah. Tengok juga daripada sudut keturunan tu juga, tengok dia tu anak orang alim kah, anak orang soleh kah, maka dia juga dikira sebagai nasib. Dia juga dikira sebagai nasib. Pak dia pernah tok guru kah, tok wan dia mufti kah, maka dia lebih didahulukan daripada orang lain lah. Dia lebih didahulukan daripada orang lain. Kalaulah ciri-ciri sebelum ni berkongsi dengan ramai orang, ataupun tak ada orang yang memiliki ciri-ciri sebelum ni, tengok ciri ni pula.
Sama agak. Thumma, kemudian kriteria yang seterusnya hasanul zikri. Hasanul zikri, eloklah oleh sebutan, maksudnya sebutan manusia ke atasnya. Dia orang yang reputasi elok pada pandangan masyarakat, pada mulut masyarakat. Hasanul zikri. Hasanul zikri dengan maksud sana'un nas bil jamil alaihi akthar. Sebutan-sebutan yang elok, pujian-pujian, penghargaan-penghargaan manusia ke atas dirinya tu lebih banyak berbanding dengan orang lain. Siapa yang lebih baik reputasinya pada pandangan mata masyarakat, siapa yang lebih banyak dipuji pekertinya pada pandangan masyarakat, siapa yang seterusnya lah. Sebab orang-orang ni lah yang lebih tenang hati makmum untuk ikut. Dia menghasilkan ketenangan dan keyakinan dalam diri makmum untuk ikut orang-orang yang macam ni, orang yang ada reputasi yang baik dalam masyarakat. Masyarakat, orang sekeliling, orang sekitar, orang ramai tak sebut benda-benda yang buruk pasal dia, bahkan sebut benda-benda yang elok pasal dia. Thumma nadhifus saubi. Kemudian ciri yang seterusnya, sifat yang seterusnya, yang bersih pakaiannya. Tengok pakaian siapa yang lebih bersih. Thumma nadhiful badani, kemudian yang bersih badannya samalah. Wa tayyibus san'ati, dan yang elok pekerjaannya. Tengok standard kerja dia pula lah. Antara orang yang berniaga contohnya dengan orang yang bertukang, orang yang kerja main dengan peluh dengan orang yang kerja tak main dengan peluh. Tengok yang mana yang lebih elok status kerjanya, yang mana toke, yang mana kuli dan sebagainya. Tengok yang lebih elok kerjanya, sebab dia lebih, samalah dia faedah dia untuk memberikan ketenangan kepada makmum untuk ikut dalam jemaah sembahyang. Summa hasanus sauti, kemudian yang elok suara ni baru tang ni baru main elok suara. Dah lepas beberapa ciri, beberapa kriteria lah, baru sampai tang elok suara. Bezalah dengan kita lah ni. Kita lah ni hak elok suara dululah. Tajwid dia lagu mana tak kira lah. Tajwid dia lagu mana tak kira. Dia punya tahap kemahiran dan penguasaannya dalam bab masalah solat pun tak kira. Kira hak suara sedap. Suara sedap duduk di kriteria yang bukan yang utama kalau ikut betul. Summa hasanus surah, kemudian yang elok rupa. Surah sini dengan makna wajah. Surah ay wajhan. Hasanul wajhi, yang elok rupa, yang segak lah kita kata, yang segak. Habis fa inistawau, maka jika bersamaan semua tu, sama ramai calon, hak warak pun ramai, dalam banyak-banyak hak warak tu pun kita tapih hak afqah yang faqih dalam bab solat ramai. Kemudian kita tapih pula dalam kalangan banyak-banyak yang faqih ni contohnya, siapa yang lebih aqra pun ramai. Dalam banyak-banyak faqih yang aqra ni, siapa yang lebih awra pun ramai. Dalam banyak-banyak faqih lagi aqra lagi awraq ni, yang lebih elok baca, yang lebih tepat bacaan, yang lebih waraq ni, siapa yang lebih, contohnya lebih baik keturunannya. Masing-masing Syekh semua duduk dalam kampung tu, Syekh semua contohnya sama kan kita ada sebahagian kampung-kampung kita yang terkenal dengan perkampungan Syekh Syarifah ni, belah Terengganu apa tu ada lah. Kampung tu semua Syekh belakang, semua Syekh Syarifah belakang. Jadi semua keturunan sama. Tu pun dia pun ada lah, dia punya lebih kurang dia ada yang haddad, ada yang atas, ada yang lain daripada tu dan sebagainya. Tengok kepada keluarga, tengok kepada keutamaan keluarga, dia pun tahu lah, dia pun pandai cerita lah bab-bab tu. Kemudian tengok yang lebih yang lebih banyak, yang lebih baik reputasi dia dari pandangan masyarakat, kemudian yang lebih baik, yang lebih bersih baju dia, yang lebih bersih badan dia, yang tak ada bau badan dan sebagainya lah, yang lebih elok pekerjaan dia, yang lebih elok suara, yang lebih elok muka. Kalau sama semua tu qur'ah,
maka dicabut undi. Cabut undi, tengok siapa. Kalau lagu tu siapa pun tak apa lah, ni semua pakat nak jadi imam. Timbul masalah bila mana masing-masing bersamaan tu, masing-masing dipanggil tasyahu. Tasyahu ni maksudnya masing-masing kedekut nak bagi posisi jadi imam tu kepada orang lain. Dipanggil masing-masing nak jadi imam. Payah nak cari yang duk adanya, ramai masing-masing tak mau jadi imam. Tak, ni semua masing-masing nak jadi imam. Maka uqri'ah ay bainahum lah. Dicabut undi di kalangan mereka itu. Cabut undi tengok nama siapa naik, maka dialah yang jadi imam. Lagi wal adlu aula minal fasiqi. Masalah yang seterusnya, orang yang adil itu, orang yang adil sama makna dengan orang yang bertakwa lah, orang yang menjaga diri daripada melakukan perkara yang haram. Aula minal fasiqi, lebih berhak, lebih utama daripada orang yang fasik, daripada orang yang fasik. Wa in kana afqaha, sekalipun orang yang fasik tu lebih afqah, lebih faqih, dia lebih alim bab sembahyang ni, tapi jenis melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu fasik maksudnya orang yang mengerjakan dosa besar walaupun sekali, atau mengekali dosa kecil. Tu makna fasik. Manir takabah bikabiratin walau wahidatan au musirrun ala saghair. Orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali, tak taubat, fasik. Ataupun dia mengekali dosa kecil. Dosa kecil itu sentiasa terampun dengan sebarang kebaikan yang kita buat, tapi kita mengekali dosa kecil. Contohnya pakai seluar pendek lah, sentiasa sedia pergi mana pun, main bola ke, pergi kedai ke, naik motor ke, kan pakai seluar pendek tu, nampak apa nama pada lutut tu, dosa kecil. Tapi mengekalkan dosa kecil itu hukum dia fasik, jatuh sifat adalah dia. Pakai cincin mah orang lelaki, suasa dan sebagainya lah. Suasa kan campuran mah dengan bahan yang lain, macam pakai mah juga lah, fasik fasik. Maka yang adil itu yang lebih menjaga daripada hal yang haram tu, benda yang Tuhan larang dia tak buat tu, yang bertakwa itu lebih afdal, lebih aula jadi imam daripada yang fasik, sekalipun orang fasik tu lebih faqih daripada dia, ataupun lebih aqra ataupun lebih tepat bacaannya, Sebab apa orang yang adil, orang yang bertakwa itu lebih aula daripada orang yang fasik? Sebab orang yang fasik itu tiada jaminan bahawasanya dia akan meraihkan dan memelihara segala kewajipan dalam sembahyang. Kalau dalam bab urusan hal haram ni pun dia langgar je, maka apa jaminan dalam sembahyang dia akan jaga benda-benda tu? Yalah dia faqih, ya betul dia faqih. Tapi kalau dia faqih tak jadilah fasik. Tak, dia faqih dalam bab sembahyang, dalam masa yang sama dia fasik. Kalau di luar sembahyang dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada jaminan dia dalam sembahyang dia akan menjaga larangan-larangan tersebut. Maka lebih aula orang yang adil, dia lebih memberi kerehatan pada hati makmum. Dia lebih memberi kerehatan pada hati para makmum untuk mengikut sembahyang, untuk menjadi makmum dalam sembahyang. Wal balighu aula minas sabi, dan orang yang baligh itu aula, lebih utama jadi imam minas sabi, daripada kanak-kanak yang belum baligh. Sama lah, alasannya sama yang tadi ya. Orang yang baligh dia lebih mengerti tanggungjawab daripada kanak-kanak. Wa in kana afqaha, sekalipun dia lebih faqih kanak-kanak tu. Wa in kana sabiyyu afqaha, sekalipun kanak-kanak tu lebih faqih, au aqra'ah, ataupun lebih elok, lebih tepat bacaannya, pun sama juga. Kanak-kanak tak balik lagi, dia faqih, dia tahulah kalau aku tinggal pun tak ada masalah apa, bukan ada dosa pun, bukan wajib atas aku sembahyang. Faqih lah budak-budak pun faqih.
Maka yang baligh itu lebih mengerti soal tanggungjawab. Macam tu juga dengan yang adil tadi, yang bertakwa tadi berbanding dengan yang fasik, sama. Wal hurru aula minal abdi, dan orang yang merdeka itu lebih aula daripada hamba. Ni tak ada lah kita lah ni. Wa yastawil abdul faqihu wal hurru ghairul faqihi, dan bersamaanlah pada keutamaan, tak lebih tak kurang, sama aja. Al abdul faqih, hamba yang faqih, hamba yang mahir dalam bab sembahyang ni. Wal hurru ghairul faqih, dengan orang yang merdeka yang tidak faqih. Asalnya dia ada lebih kurang lah, dia hamba, maka orang yang merdeka tu lebih afdal daripada dia. Tapi dia ada nilai tambah yang tak ada pada orang merdeka, dia hamba yang faqih. Dulu banyak lah, pada zaman tabi'in dulu banyak yang jadi ulama' kibar tabi'in semua hamba. Ibnu Sirinnya, apa nama, Atha bin Rabahnya, Imam Mujahidnya, semua tu semua hamba belaka tu, semua hamba para sahabat. Nafi'nya hamba Sayyidina Umar, tu semua hamba-hamba belaka yang jadi ulama' besar tabi'in, semua hamba-hamba faqih. Mereka mengaji dengan sahabat, mereka jadi hamba pada sahabat, sahabat tu jadi sayyid mereka, penghulu mereka, dan mereka mengaji dengan sahabat-sahabat tu. Maka mereka lah yang menyebarkan agama pada kita. Maka mereka lebih aula daripada orang yang merdeka yang tidak faqih, sebab dia ada kelebihan tu. Wal muqimu aula minal musafir, dan orang yang muqim tu, orang yang tinggal di kawasan tu, aula lebih utama minal musafir, daripada orang yang musafir. Ini kena jagalah orang yang musafir. Musafir kena takdir ay allazi yaqsuru, orang musafir yang melakukan qasar. Orang musafir yang melakukan qasar pada solatnya, dia sembahyang 2 rakaat saja daripada sembahyang yang 4 rakaat. Maka orang yang muqim yang mengerjakan 4 rakaat yang tamam lebih aula. Mafhum dia, kalau lah orang musafir tersebut dia sembahyang tamam, imam yang orang yang musafir tu dia sembahyang tamam, maka antara dia dengan orang yang muqim tu sama-sama ya. Tak ada afdaliyah di situ, tak ada afdaliyah pada sama ada dia muqim ataupun dia musafir. Kalau masing-masing sembahyang 4 rakaat secara sempurna. Tapi kalau orang yang musafir tu, sebab dia musafir, dia sembahyang 2 rakaat. Orang yang muqim dia sembahyang 4 rakaat tamam lah. Maka kalau pada masa tu, pada masalah tu, orang yang muqim lebih aula jadi imam daripada orang yang musafir, sebab dia menjadikan makmum semuanya boleh sembahyang berimam daripada awal solat sehingga akhir solat. Wa waladul halali aula min waladiz zina, dan anak yang halal, anak yang lahir daripada pernikahan yang sah lah, pernikahan yang sahih. Kalau kita sebutlah ni anak yang sah taraf, anak halal, kita sebut anak halal. Aula min waladiz zina, lebih aula daripada anak zina. Walaupun dia tak ada salah apa pun, tapi dia lahir daripada persetubuhan luar nikah, maka darjat ni tu rendah sikit lah dalam bab ni. Semua kembali kepada ketenangan hati makmum lah, kembali pada ketenangan hati makmum. Macam tu juga dengan sama makna, dengan sama hukum dengan anak zina ni. Anak orang yang tidak diketahui keturunannya, tak tahu pak dia siapa. Nak kata dia anak zina pun boleh jadi bukan, nak kata dia anak yang halal pun boleh jadi ya, tapi tak tahu pak dia mana, anak orang yang buang dan sebagainya. Anak yang tak diketahui dia punya usul dia, orang tinggal kat tangga masjid ke, orang tinggal kat rumah kebajikan ke apa ke, tak tahu sama dia lahir dalam status perkahwinan yang sah ataupun di luar daripada ikatan perkahwinan. Dia panggil apa nama, yang tidak diketahui bapaknya. Ini pun sama hukum dengan anak zina. Dia menyebabkan mungkin ada ketidaksenangan dalam hati makmum. Maka pemilihan imam ni diletakkan ciri-ciri tersebut melihat kepada perkara-perkara yang boleh menimbulkan ketidaksenangan makmum ataupun tidak.
Ini kalau nak dijadikan sebagai imam lah. Kalau orang suka rela berimam dengan dia, tak ada masalah apa lah. Wal a'ma mithlul basir. Dan orang yang buta tu macam orang yang melihat. Macam ni maksudnya ada sebahagian pendapat mengatakan orang yang buta lebih aula daripada orang yang melihat. Sebahagian ulama mengatakan orang yang melihat itu lebih aula daripada orang yang buta, dan tidak ada tarjih di antara dua masalah ni. Itu maksud wal a'ma mithlul basir. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang buta itu lebih aula jadi imam berbanding orang yang basir, orang yang melihat. Dia kata sebab orang yang buta tu lebih akhsya', lebih tinggi khusyuk, lebih tinggi khusyuk. Sebab dia buta, maka dia tak melihat kepada banyak arah. Dia lebih khusyuk kerana tidak melihat perkara-perkara yang boleh mengganggu dia. Pendapat yang pertama dia kata, maka daripada sudut ni orang buta lebih aula jadi imam daripada orang yang sempurna penglihatannya. Sebahagian kata tak, orang yang boleh melihat ni, orang yang elok penglihatan dia ni lebih aula sebab dia lebih mampu memelihara diri ataupun menjaga diri daripada kekotoran, benda-benda khaba'is, khubus dan khaba'is, benda-benda kotor, benda-benda cemar yang boleh jadi tidak disedari oleh orang buta lalu dibawa masuk dalam sembahyang. Maksudnya dia lebih menjaga kebersihan lah, sebab dia boleh tengok. Ini kelebihan yang tak ada pada orang buta. Dia bukan tahu kat baju dia lekat apa ke, ada calitan apa ke, ada kena kotok ke lagu mana ke. Orang buta tak tahu, orang buta tak sedar. Orang yang melihat itu lebih sedar, lebih menjaga kebersihannya berbanding dengan orang buta. Maka masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada keutamaannya. Maka ulama sebut sama aja, tak ditarjih masalah ni, sama. Orang buta ke, orang melihat ke, masing-masing berhak jadi imam. Masing-masing berhak jadi imam. Dia maksudnya tak boleh tuntut aku lebih berhak daripada hang. Pasal apa? Pasal aku buta. Tak ada. Orang yang melihat kata tak, aku yang lebih berhak jadi imam daripada hang sebab hang buta aku boleh tengok. Tak boleh tuntut benda tu. Dia tak ada hak untuk menggunakan kelebihan ataupun perbezaan itu sebagai hak untuk jadi imam. Tak ada. Faslun fi ba'di sunanil muta'alliqati bil jamaah. Ada nak boleh baca ni? Tak boleh lah, ni lambat. Berhenti dulu. Qala rahimahullah, faslun fi ba'di sunanil muta'alliqati bil jamaah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tadi ada masalah teknikal, tadi kita mula lambat. Ini kalau kita lajak baca ni, dia akan lajak masa. Sambung pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Ana jawab dah dalam komen tu. Dulu soalan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.